sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kita dan juga rakan-rakan sekalian. Nama saya Lowena Kristalin William, bernombor matrik 283768. Hari ini saya akan membentangkan pengenalan kertas kerja webinar keselamatan kebakaran. Jawatan kuasa ini merupakan tunja utama bagi sesuatu program kerana tanpa kerjasama yang baik dalam jawatan kuasa, sesuatu program tidak dapat dijalankan dengan baik dan berkesan. Kami menyatakan dalam kertas kerja jenis ahli jawatan kuasa yang diperlukan dan siapa yang akan bertanggungjawab terhadap apa tugasan yang diberi. Ini mungkin memudahkan semua orang menumpukan perhatian untuk melakukan tugas masing-masing. Beberapa peranan ahli jawatan kuasa baharu mula diwujudkan yang bertujuan untuk memperkukuhkan tadbir urus dan kawal selia program. Sudah menjadi kebiasaan program sejak dari dahulu lagi diadakan dalam bentuk fizikal atau bersemuka. Pilihan secara dalam talian ini menjadi pilihan kerana lebih praktikal dan menarik minat golongan wanita pada masa kini. Hal ini kerana kita mahukan golongan wanita yang berkerjaya atau suri rumah sepenuh masa turut serta dalam program webinar ini. Platform-platform dalam talian juga sangat rapat dengan generasi sekarang, lebih-lebih lagi golongan wanita. Justru peranan ahli jawatan kuasa pelaksanakan yang khusus untuk program dalam talian telah mula diwujudkan. Individu atau kumpulan ini perlu memberi fokus secara konsisten dan cermat dalam memastikan semua perkara yang melibatkan internet, peranting, aplikasi dan pautan akan berfungsi dengan baik dan tidak membawa sebarang masalah sepanjang program diadakan. Dalam tugasan kami akan menerangkan dengan lebih terperinci mengenai peranan dan tanggungjawab ahli-ahli jawatan kuasa melalui program yang kami cadangkan, iaitu webinar kesedaran keselamatan kebakaran. Seterusnya saya akan pergi ke objektif. Objektif pertama yang dapat digariskan di dalam kempen ini adalah untuk memberi pendedahan awal kepada golongan wanita, khususnya di peringkat remaja maupun kanak-kanak. Objektif yang kedua adalah dapat menyuntik kesedaran dalam hati golongan wanita tentang kepentingan menjaga keselamatan dan mengelak daripada insiden kebakaran. Hal ini dapat membentuk satu komuniti muda yang celik tentang keselamatan setempat dan bakal menjadi satu usaha dalam mengurangkan risiko kebakaran. Akhir sekali, objektif yang ketiga adalah dapat menarik minat golongan untuk mengetahui tentang kebakaran dengan cara yang lebih berkesan dan efisien. Sudah sedia maklum kita tahu bahawa apabila menyentuh perkara berkenaan dengan keselamatan ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan seperti ini, juga pasti ada sesetengah wanita tidak ingin mendengar ataupun kurang berminat tentang perkara ini. Namun untuk meningkatkan perhatian dan juga minat mereka dengan perkara atau ilmu tersebut, kita menggunakan medium yang sangat dekat dengan kehidupan mereka, iaitu elektronik seperti telefon bimbit dan juga komputer. Menggunakan medium yang sangat dekat dengan kehidupan mereka melalui program secara atas talian yang mana akan diisi dengan pelbagai pengisian yang menarik mampu memberi impak positif dan satu konsep pembelajaran secara lebih menarik dan berkesan. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naizudin bin Muhammad Anafiah, bernombor matrik 283781. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang matlamat kempen kesedaran keselamatan kebakaran kepada golongan suri. Matlamat umum adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat berkenaan dengan kepentingan pengetahuan keselamatan kebakaran. Yang kedua, mengenal pasti cara-cara untuk bertindak semasa kebakaran wujud. Yang ketiga, mewujudkan cara bagi menghindarkan diri dalam keadaan panik semasa menghadapi kebakaran. Matlamat teknikal pula adalah untuk memberi kaedah-kaedah yang boleh diguna pakai dalam keselamatan kebakaran. Yang seterusnya adalah untuk memberikan saluran yang boleh disalurkan jika berlaku sebarang kebakaran. Matlamat pelaksanaan program ini
Pertama, bertujuan untuk memahami pentingnya keselamatan kebakaran. Kedua, semoga kempen ini akan memberi kesedaran kepada semua lapisan masyarakat, terutamanya golongan wanita ataupun suri, mengenai keselamatan kebakaran. Yang seterusnya adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang pengetahuan mengenai keselamatan kebakaran. Seterusnya kita beralih kepada skop pelaksanaan kempen ini. Tumpuan program ini adalah untuk memberi bimbingan dan kesedaran kepada semua lapisan masyarakat, mengadakan perbincangan berkenaan kebakaran itu, iaitu berkenaan punca, tips pencegahan, cara menyelamatkan diri terutamanya jika kebakaran berlaku di dalam rumah. Mengadakan sesi soal jawab berkenaan keselamatan kebakaran, memberi pencerahan berkenaan perlunya pendidikan berkenaan keselamatan kebakaran dan cara mengelakkannya berlaku serta cara mengatasi jika kebakaran itu berlaku. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khairul Asmawi bin Muhammad, nombor metrik 284045. Saya akan membentangkan punca maklumat, butiran program dan juga penceramah yang berkaitan dengan kertas kerja kami yang akan bentangkan. Okey, punca maklumat utama yang kami dapat adalah kadar peningkatan kes kebakaran yang semakin meningkat di negara kita. Punca kedua adalah kebanyakan kes kebakaran melibatkan hartanah kediaman, iaitu statistik kebakaran pada tahun 2019 yang disediakan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah menunjukkan kebakaran paling tinggi di Malaysia adalah melibatkan dengan hartanah kediaman. Jumlah kebakaran mengikut jenis kediaman pada tahun 2019 adalah seperti pecahan berikut. Rumah teres sebanyak 863 jumlah kes, rumah flat sebanyak 257 jumlah kes, rumah apartmen ataupun rumah kondominium sebanyak 234 jumlah kes, rumah setinggan sebanyak 116 jumlah kes, rumah panjang ataupun rumah tradisional sebanyak 125 jumlah kes. Jumlah keseluruhan bagi jenis kediaman ini adalah sebanyak 1,595 jumlah kes. Jumlah ini sebenarnya sangat-sangat tinggi jika hendak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Punca ketiga adalah selain daripada hartanah kediaman, kebakaran melibatkan dengan bangunan komersial juga pada tahap membimbangkan, iaitu pada tahun 2019 termasuk kedai, kilang, gudang, pusat membeli belah dan sebagainya adalah sebanyak 5,449 jumlah kes kebakaran. Punca kebakaran adalah disebabkan oleh sindrom 3L, iaitu lupa, lalai dan leka. Jabatan Bomba telah melaporkan sebanyak 64 kematian dan punca kebakaran tertinggi adalah disebabkan oleh kabel sambungan, iaitu extension wire yang membabitkan alatan elektrik. Kes kebakaran yang menyebabkan nilai kerugian yang sangat-sangat tinggi pada tahun 2018 sehingga 2020 yang melibatkan dengan 9,182 jumlah bilangan kes yang membawa kerugian sebanyak lebih daripada 1.2 bilion yang telah direkodkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia seluruh negara. Okey, seterusnya butiran program yang akan kami laksanakan kempen ini adalah bertarikh pada 12 Oktober 2022 pada hari Rabu, masa pukul 9 malam sehingga 11 malam. Kaedah pelaksanaan yang akan kami gunakan iaitu Cisco Webex. Ini akan digunakan secara atas talian lah. Okey, seterusnya kami menjemput pegawai daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur, iaitu Tuan Muhammad Nuaim Izzuddin bin Muhammad Anafiah selaku sebagai pegawai perhubungan awam di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur. Sekian daripada saya. Seterusnya saya menyerahkan pembentangan kepada sahabat saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Norbalina binti Bali dan bernombor metrik 284150 akan membentangkan mengenai justifikasi pemilihan aplikasi atas talian yang telah kumpulan kami gunakan. Aplikasi atas talian yang akan digunakan sewaktu webinar kempen keselamatan kebakaran ini adalah aplikasi Webex. Pemilihan aplikasi ini adalah berdasarkan kepada beberapa faktor, iaitu yang pertama, aplikasi Webex adalah aplikasi yang sangat popular digunakan oleh orang awam sewaktu era pandemik COVID-19 ini.
Yang kedua pula, bilangan kapasiti peserta yang boleh menyertai aplikasi Webex ini adalah seramai 50 hingga 1000 orang penonton. Dan seterusnya, aplikasi ini tidak memerlukan pendaftaran yang rumit dan mengambil masa yang lama. Ianya cukup sekadar mempunyai akaun Gmail. Yang keempat, Webex adalah aplikasi yang mesra kerana ianya aplikasi persidangan video yang mudah digunakan dan boleh disertai melalui web browser, desktop apps dan mobile apps di telefon pintar penonton. Kualiti paparan video HD juga menjadikan Webex disukai ramai dan boleh memberikan kepuasan kepada penontonnya. Dan seterusnya, kehadiran penonton sewaktu sesi dijalankan juga boleh dipantau oleh pihak admin. Webex adalah aplikasi yang mudah untuk berkongsi skrin, video atau stream secara langsung dengan semua orang. Dan aplikasi Webex ini juga boleh merekod sesi webinar yang sedang berjalan bagi memudahkan penonton mengulang tonton webinar yang dijalankan. Dan yang terakhir pula, melalui aplikasi Webex ini, penonton juga boleh bertanyakan terus soalan yang ingin diajukan sama ada melalui penyampaian suara atau melalui tulisan di ruangan komen yang disediakan. Pada hari ini juga saya ingin memberitahu tentang cadangan penceramah yang akan kami cadangkan apabila kempen keselamatan kebakaran ini. Kami mencadangkan seorang penceramah yang begitu bertauliah dan berpengalaman untuk memberikan penerangan berkaitan isu kebakaran. Kami mencadangkan pegawai daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, iaitu penolong penguasa bomba Muhammad Noim Izzuddin bin Muhammad Hanafiah, Pegawai Cawangan Program Kesedaran Keselamatan Awam, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur. Dengan itu, saya akhiri dengan Assalamualaikum dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Rahfiza bin Ismail. Bernombor metrik 283892. Saya akan membentangkan poin yang ke-9 iaitu tentative program. Program ini akan dilaksanakan seperti ketetapan berikut. Bertarikh 30 Oktober 2022 pada Ahad. Jangka masa 10 pagi hingga 2 petang. Anjuran pelajar ijazah sarjana muda pengurusan awam kampus UUM Cawangan Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga 10.45, moderator akan memulakan dengan bacaan doa, nyanyian lagu Negaraku dan kata-kata aluan. Selepas itu, pada pukul 10.45 hingga 11.30, perasmian dilakukan oleh Meja Bersara Tuan Nordin bin Fauzi selaku penasihat dan ketua pengarah program, dilakukan secara atas talian pukul 11.30 pagi hingga pukul 1 petang. Ceramah yang bertajuk Ketahui Punca-punca berlakunya kebakaran dan cara mengatasinya disempurnakan oleh panel jemputan iaitu Tuan Muhammad Noim Izzuddin bin Hanafiah selaku Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur. Terakhir sekali, pukul 1 hingga pukul 2 petang bermulalah sesi soal jawab dan penutup yang disempurnakan oleh penceramah, jemputan dan juga moderator. Yang ke-10, anggaran perbelanjaan. Program ini akan menggunakan peruntukan dengan anggaran keseluruhan kos seperti di lampiran 1 sebanyak RM980 dan lampiran 2 adalah senarai panel jemputan. Kos perbelanjaan merangkumi bayaran panel jemputan, bayaran moderator, bayaran mic plan Webex, bahan-bahan keperluan khusus dan cetakan sijil serta cenderahati.
Lampiran 1. Bayaran satu panel jemputan satu sesi adalah sebanyak RM600. Bayaran mid plan Webex satu plan sebulan RM80. Cetakan CJ dan cenderahati 200 unit RM150. Bayaran moderator ataupun host satu hari RM150 dan jumlah keseluruhan adalah RM980. Tautan kuasa pelaksana bagi program ini, penasihat merupakan Mejar bin Nordin bin Fauzi, pengarah pula merupakan Hafizah bin Ismail, Timbalan Pengarah Nushaini Nagipadi dan setiausaha bagi program ini merupakan Lowina Kristini William, bendahari pula Nurbaliana binti Bali. Penutup, penganjuran kempen keselamatan kebakaran ini diharapkan mencapai objektif dan matlamat yang telah digariskan. Kami berharap ini dapat memberikan manfaat kepada semua peserta yang hadir dari segi penerapan tentang keselamatan kebakaran. Kami juga mengharapkan penglibatan, bantuan serta perhatian semua pihak, terutamanya daripada pihak pentadbiran, agensi-agensi kerajaan, pihak-pihak swasta yang menjayakan program ini. Harapan saya program ini mendapat kelulusan dan dapat dijalankan dengan lancar serta mencapai objektif yang digariskan. Terima kasih.